KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Saya Nisaki, apa khabar penonton semua? Diharapkan semuanya sihat, bertenaga dan masih bersemangat untuk kita sama-sama memecut, khususnya buat calon-calon SPM 2021. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan. Kita akan sambung membincangkan mata pelajaran sains kertas 2 bahagian A dengan cikgu yang lain pula. Jadi siapa agaknya yang akan bersama-sama dengan kita? Jom kita saksikan profil beliau. Murid-murid sekalian, bersama-sama dengan kita ada Cikgu Muhammad Raimi Rahim atau mesra disapa Sir Raimi dari SMK Durian Tunggal Melaka. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Nisa apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Dan saya juga bersemangat. Macam saya pula yang nak ambil SPM 2021. Pastinya kalau Nisa ambil, mesti dapat A+. Oh, saya doakan semoga calon-calon semua dapat A+. Kerana hari ni cikgu, kita nak berkongsi pelbagai teknik, pelbagai panduan. Mungkin cikgu ada tips-tips juga kan untuk murid-murid nanti. Jadi saya pun tak nak buang masa. Saya nak jemput cikgu, mungkin kita nak imbas kembali beberapa aspek bagi calon-calon SPM 2021. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Nisa. Okey, jadi hari ini kita akan sama-sama mengupas teknik ataupun tips yang penting untuk kita menjawab soalan bahagian A kertas 2 Nisa ya. Okey, baik. Jadi kita kena tahu terlebih dahulu bahagian A ini ada berapa soalan sebenarnya. Kita ada sebanyak 4 soalan, soalan 1, 2, 3 dan 4 di mana jumlah markah keseluruhannya adalah 20 markah. Satu nilai yang sangat besar. Kalau kita nak lulus, kita kena dapat 20 per 20. Kalau kita nak cemerlang Nisa dah dapat A+, mestinya bahagian A kena dapat 20 per 20. Di mana setiap soalan adalah 5 markah dan buat pertama kalinya dalam format baharu KSSM pada tahun ini Nisa, kita memperkenalkan soalan mengaplikasi iaitu 1 markah. Jadi macam mana nak jawab? Saya akan terangkan selepas ini. Jadi dalam bahagian A ini murid-murid akan diuji tentang kemahiran proses sains ataupun KPS. Okey, sebenarnya kita ada sebanyak 12 kemahiran proses sains seperti memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi dan sebagainya Nisa. Okey, so untuk bahagian A ini kita boleh uji calon-calon SPM yang nombor 1 sampai nombor 11 dan Sir Raimi akan bagi tips ataupun teknik untuk menjawab bagaimana soalan kemahiran proses sains nanti. Okey, dan sebenarnya Nisa, untuk menjawab soalan bahagian A ini, apa yang perlu murid-murid tahu ialah tentang jantung soalan. Jantung soalan. Jantung. Dia satu yang sangat penting. Kalau jantung kita tersumbat sakit, dia akan memudaratkan manusia, betul? Begitu juga dengan bahagian A ini. Kalau tak jumpa jantung, nanti dia akan menjejaskan cara menjawab dan semestinya markah akan terjejas. Tak dapat markah penuh 20 per 20. Rugi kan? Betul, cikgu. Jadi apa jantung dia sebenarnya Nisa? Jantung sebenarnya adalah pemboleh ubah. Kita ada 3 pemboleh ubah. Rasanya semua murid-murid di Malaysia dah tahu. Calon-calon SPM 2021 dah tahu dah. Kita ada 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu diubah yang tergantikan di awal eksperimen. Biasanya adalah bahan yang kita gunakan yang kita ubah-ubahkan. Okey? Dan kata singkatannya yang sering digunakan adalah PM. Pemboleh ubah dimanipulasi. Manakala pemboleh ubah bergerak balas pula ialah keputusan, dapatan, hasil ataupun pemerhatian, iaitu kita ada keputusan eksperimen lah Nisa. Dan sebenarnya untuk murid-murid yang akan menduduki SPM nanti, kita sebenarnya ada 2 pemboleh ubah bergerak balas, iaitu PB teori dan juga PB operasi. Apa itu PB teori? Iaitu konsep sains. Okey, dalam ilmu sains kita ada banyak konsep sains sebenarnya, kan? Jadi macam mana kita nak membuktikan konsep sains itu? Kita kena buat eksperimen. Di mana kita buat eksperimen tu Nisa? Dalam makmal. So bila kita buat makmal mesti ada eksperimen. Bila kita buat eksperimen ada keputusannya, iaitu kita namakan sebagai pemboleh ubah bergerak balas secara operasi. Jadi keputusan dalam eksperimen nanti akan menggambarkan kita punya
teori ataupun konsep sains yang sebenar. Baik. Dan yang ketiga Nisa ialah pemboleh ubah dimalarkan. Kata singkatan yang sering digunakan ialah PD. Dimalarkan. So apakah pemboleh ubah dimalarkan ini? Iaitu yang sama, yang tetap, yang kekal, yang tidak berubah sepanjang eksperimen dilakukan. Baiklah, nampaknya kita telah disegarkan minda kita dengan orang kata apa, pemboleh ubah ataupun jantung soalan. Betul. Pertama kali saya dengar soalan ada jantung. Kalau manusia, jantung ni komponen yang sangat-sangat penting, organ yang sangat penting. Begitu juga dengan kertas peperiksaan anda. Kita akan berhenti seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Kembali menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bagi mata pelajaran Sains Kertas 2 bahagian A bersama-sama dengan Sir Remy dari SMK Durian Tunggal. Kita tak nak buang masa, kita nak terus pergi ke bahagian seterusnya. Silakan Sir Remy. Baiklah, thank you Nisa. Jadi kita dah tahu kita ada 3 pemboleh ubah dan sebenarnya kita nak tahu pula bagaimana kita nak dapatkan pemboleh ubah itu daripada kertas soalan. Baik. Sebenarnya dah bagi dalam bahagian A ini soalan 1, 2, 3, 4 memang kita dah bekalkan kepada calon ialah pemboleh ubah. So murid-murid ataupun calon-calon SPM ini perlu tahu bagaimanakah untuk mendapatkan pemboleh ubah itu. So bagaimana caranya? Ada 4 cara. Yang pertama ialah daripada graf, jadual, gambar rajah dan juga penyataan soalan. Jadi kita akan kupas satu demi satu Nisa. Baik. Bagaimana nak dapatkan pemboleh ubah daripada 4 cara ini. Kita mulakan daripada graf. Okey Nisa, kita ada 2 paksi, betul? Paksi Y dan juga paksi X. Paksi Y itu kan mencancang ke atas. Kita bayangkan dia adalah huruf B. Okey, dan itulah kita punya pemboleh ubah bergerak balas iaitu isi padu gas. Manakala pada paksi X pula kita bayangkan huruf M. So kita bayangkan dia adalah PM. So dia adalah masa. Okey. Alright. Kalau begini pula macam Nisa. Nisa boleh jawab tak soalan ni? Kalau kita tahu di sini adalah paksi Y ialah apa Nisa? Pak Siwai pemboleh ubah manipulasi. Kita bayangkan dia adalah huruf B Nisa. Huruf B, maaf. Okey, kita bayangkan dia adalah huruf B. So dia adalah apa Nisa? Pemboleh ubah bergerak balas. Ya, jadi jawapannya ialah bilangan murid. Betul? Murid. Dan kalau ini kita bayangkan M, so dia adalah ketinggian murid. Jawapan bagi PM. Mudah tak Nisa? Balik pula cikgu. Mudah betul. sebenarnya. Ya, okey. Baik, kalau jadual pula sering rasa macam boleh je Yahoo. Kenapa boleh jauh? Sebab mudah sangat tertukar PM dengan PB. Kebiasaannya yang di bahagian kiri ialah kita punya PM, jenis paku. Jawapannya. Kalau pemboleh bergerak balas ialah di sebelah kanan, keadaan paku. Okey, itulah jawapannya. Okey, kadang-kadang dia tulis atas dan bawah, Nisa. Okey, yang atas ialah kita punya PM. Contoh jawapannya adalah kepekatan larutan natrium sulfat. Kalau di bahagian bawah pula ialah kita punya PB. Pandai. So masa yang diambil untuk tanda X tidak lagi kelihatan. So murid-murid kita tahu kalau kiri, kanan, atas ataupun bawah ialah kita punya PM ataupun PB. Okey, kita tengok kalau gambar rajah. So memang akan ada soalan yang melibatkan gambar rajah dalam bahagian A kertas 2 SPM. Jadi gambar rajah sebenarnya ialah bahan rangsangan untuk membantu calon. Jadi macam mana ia boleh bantu? Kita kena tahu pemboleh ubah dimanipulasikan terlebih dahulu, iaitu bahan yang berbeza yang kita gunakan. So kita nampak yang ini adalah logam P dan ini adalah ini adalah sebenarnya adalah logam Q ya. Alright, logam Q. So ada 2 bahan yang berbeza. Jadi kita boleh tulis apa ni Nisa? PM, so, cikgu. PM dia adalah jenis logam ataupun subjek sains ialah subjek yang mudah. Calon-calon boleh salin semula. Salin logam P dan juga logam Q. Mudah. Betul Nisa? Baik. Okey, bergerak balas macam Serimi terangkan di awal tadi, dia ialah keputusan eksperimen kita. Jadi biasanya dia terletak pada alat pengukur. So alat pengukur dalam gambar ini ialah kita punya biuret. So kita ada apa kat sini? Ialah gas. Dan juga gas juga. Satu sedikit, satu banyak. Jadi keputusannya ialah apa? Gas yang terhasil. So murid-murid kena tambah parameter kat depan gas itu, iaitu isi padu gas yang terhasil. Itulah jawapannya. Okey. Alright. Dimalarkan Nisa pula ialah yang sama. Yang sama. Saya nampak jenis cecair cikgu. Okey, apa cecairnya? Asid hidroklorik cair. Betul, asid hidroklorik cair. Yang paling mudah kita gunakan isi padu asid hidroklorik cair. Ataupun kita tengok 5 gram dengan 5 gram.
Maknanya jisim yang sama. So jisim logam juga ialah jawapan bagi pembeli ubah dimalarkan. Boleh tak Nisa? Senang kan? Senang cikgu. Okey, alright. Yang terakhir daripada penyataan soalan. Jadi memang soalan 1, 2, 3, 4 memang akan ada penyataan soalan. Jadi semasa baca tu kena baca dengan teliti sebab ada dia punya kata kuncinya. Contoh, eksperimen ini dijalankan untuk mengkaji atau menyiasat. So kata kuncinya adalah mengkaji dan menyiasat. Selepas kita jumpa perkataan mengkaji dan menyiasat, kita akan jumpa PB, kemudian kita jumpa PM. Okey, contoh soalan saya bagi. Okey, saya minta Nisa cuba tentukan PB dan PM. Eksperimen dijalankan untuk mengkaji. Kata kuncinya ialah mengkaji. Ketahanan kakisan bagi alloy dan logam tulen. So Nisa, cuba Nisa bagi tahu saya, apakah pembuluh ubah bergerak balas? PB. Bergerak balas ketahanan kakisan, cikgu. Betul, selepas mengkaji kita akan jumpa PB. Ya. Okey, suka Seremi nak terangkan PB daripada penyataan soalan ialah PBT ataupun pembuluh ubah balas secara teori. Okey, manakala alloy dan logam tulen apa Nisa? PM kita, cikgu. Pandai, PM, pembuluh ubah dimanipulasi. Okey, so keywordnya ataupun kata kuncinya ialah mengkaji atau menyiasat. Atau penyataan soalan juga boleh keluar begini. Eksperimen dijalankan untuk mengkaji atau menyiasat. Kata kuncinya ialah kesan. Kalau kita jumpa perkataan kesan terlebih dahulu Nisa, kita akan jumpa PM di hadapan dan di belakangnya ialah PB. Contoh soalan ialah, okey, cuba Nisa tentukan. Eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan suhu terhadap pertumbuhan bakteria. Boleh tak Nisa tentukan apakah kita punya PM dengan PB? PM mesti datang selepas kesan, cikgu, iaitu Betul. suhu. Yes, pandai. Suhu kita ialah PM. PB kita pertumbuhan bakteria. Betul. Pertumbuhan bakteria kita ini ialah kita punya PB. Okey. Ataupun yang lebih tepat ialah PBT, iaitu secara teori. Okey. Baik. So, bila kita dah tahu semua jantung soalan daripada graf, daripada jadual, daripada gambar raja, okey, daripada nyataan soalan, kini kita nak menjawab pula soalan hipotesis. Okey. So, hipotesis ni apa? Dia adalah membina hubungan antara PM dan PB. So, maknanya murid-murid memang kena tahu PM, dia kena tahu PB. Kalau tak ada PM, tak ada PB, automatik jawapan hipotesis ni akan salah. So, bagaimana nak tulis hipotesis? Ada dua cara. Okey, cara yang pertama adalah perkadaran. Sekiranya PM dengan PB tadi boleh diukur. Dia ada nilai, ada nombor 1, 2, 3, 4 boleh dikira. So kita gunakan secara perkadaran, iaitu semakin apa PM, semakin apa PB. So dah ada PM masuk ke dalam formula, dah ada PB masuk dalam formula. Yang apa-apa ini Seremi galakkan murid-murid menggunakan perkataan bertambah atau berkurang. So jangan pening-pening, bertambah atau berkurang sahaja. Okey, kalau perbandingan bagaimana pula? Perbandingan apabila PM ataupun PB kita ia tidak boleh diukur. Contohnya Nisa, jenis logam. Boleh tak kita ukur jenis? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Kalau jisim boleh. Kalau boleh, kena gunakan perkadaran. Kalau tak boleh diukur, gunakan perbandingan ataupun pengaratan. Boleh tak kita ukur pengaratan? Tak boleh, cikgu. Ataupun jantina. Boleh tak kita ukur jantina? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. So, kita gunakan perbandingan. So, kalau banding, kita kena bandingkan apa? Bandingkan keputusan ataupun PB. So, contohnya, paku besi lebih cepat berkarat. Itu keputusannya. Lebih cepat berkarat. Berbanding paku keluli. So, kena buat ayat perbandingan. Dan suka Seremi nak ingatkan kepada calon-calon SPM 2021, jangan sesekali gunakan PM mempengaruhi PB. Itu bukan jawapan yang tepat. Okey, boleh Nisa? Boleh, cikgu. Okey, tengok contoh. Cakap-cakap tak guna Nisa kalau tak ada contoh. So calon-calon yang sedang menonton sekarang ni pun nak tengok contoh. Okey, so Raja menunjukkan eksperimen dijalankan untuk mengkaji kesan. Lepas je kesan, awak kena ingat jumpa apa? PM. Pandai. So di atas inersia. So inersia kita ni ialah PB. Kita punya PBT. Okey, kedua-dua tim tolak serentak dari keadaan pegun dengan daya yang sama. Dia bagi jadual, ya Allah ya Tuanku, mudahnya. So yang kotak pertama ialah PM, kotak yang kedua ni ialah PB. Okey, Seremi nak bagi tahu kalau dalam jadual kita jumpa PBO. Iaitu secara operasi kan ialah keputusan eksperimen. So, jisim ada nombor, so dia boleh diukur PM.
PB dia ada 2, 5, 8 boleh diukur. So kita nak guna apa? Gunakan kaedah perkadaran. So macam mana perkadaran? Semakin apa PM, semakin apa PB. So masuk ke dalam formula kita. Disentit ialah kita punya PM, PB kita ni adalah masa yang diambil untuk berhenti berayun. So tengok 100 jadi 200 jadi 300. Bertambah ke berkurang Nisa? Bertambah. Very good. Tengok masa yang diambil. 2 jadi 5, 5 jadi 8. Bertambah ke berkurang Nisa? Bertambah. Yes, so jawapan kita semakin bertambah jisim tin, semakin bertambah masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. Kalau kita gunakan ini ialah PBO. Kalau kita gunakan PBT, boleh juga Nisa, tak ada masalah. Contohnya semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. Okey. Lebih mudah. Begitu mudahnya. Okey, kalau perbandingan macam saya cakap tadi, kita tak boleh nak ukur. Okey, so dia tak ada nombor. Contoh dia bagi adalah jenis paku ialah kita punya PM. So paku besi, paku keli. So dia bukan nombor. Dia tak boleh dikira. Pengaratan juga tak boleh diukur, tak boleh dikira. Jadi kita tak boleh buat semakin bertambah paku besi, semakin bertambah bekarat. Boleh ke Nisa? Tak boleh. Tak boleh, tak logik. Tak boleh. Jadi kita gunakan Perbandingan. So kita bandingkan paku mana mudah berkarat. Contohnya, paku besi lebih cepat berkarat berbanding paku keluli. Tapi Nisa, kalau ada calon yang jawab terbalik. Contoh, paku keluli lebih lambat berkarat daripada paku besi. Boleh ke? Boleh cikgu? Boleh. Nisa pun dah pandai. So pasti murid-murid kat rumah pun mesti tahu juga cara nak tulis jawapan hipotesis secara perbandingan. Okey, ini contoh jawapan yang lain lah. Okey, alright. Seterusnya Nisa, Seremi nak terangkan berkenaan dengan hubungan pula. Nama pun hubungan kan? Membina hubungan. So apakah itu hubungan? Hubungan sebenarnya definisinya adalah lebih kurang macam hipotesis, iaitu membina hubungan antara PM dan PB. Lagi sekali, mesti ada PM, mesti ada PB. Contohnya nak jawab, mesti gunakan perkadaran. Sekali lagi macam hipotesis. So semakin apa PM, semakin apa PB. Yang apa ini dua perkataan sahaja yang sering galakkan. Apa dia Nisa? Bertambah dan berkurang. Very good, pandai Nisa. Okey. So tengok contoh. Okey, jangan gunakan PM mempengaruhi PB. Okey, itu akan ditolak. Okey, sekarang ini adalah contoh soalan. Okey. Contohnya adalah nyatakan hubungan. So memang dalam kertas soalan nanti dia akan secara terus ditulis hubungan. So murid nampak je hubungan, cara nak jawab dia mestilah apa Nisa? Perkadaran. Dan dia dah bagi dah antara bilangan koloni bakteria dengan masa. So bilangan koloni bakteria dengan masa ni salah satu adalah PM, satu adalah PB. Okey. Dan sebab Seremi ambil sebahagian je soalan tak ambil penuh, so Seremi bagi tahulah. So masa kita ialah PM. Bilangan koloni bakteria kita ialah PB. So boleh tak Nisa tolong Seremi buat ayat hubungan? Semakin apa PB, semakin apa PM. Semakin bertambah bilangan koloni bakteria. PM dulu Nisa, ingat semakin apa PM? Semakin okey, betul. Semakin bertambah bilangan koloni bakteria. Pandai Nisa. Jadi kita dah ada jawapan yang kita perlu cari. So semakin apa PM? So kita mulakan dengan PM dulu, kemudian kita letak PB. Okey. So yang dekat depan ini sebenarnya kena bergantung kepada set soalan yang sepenuhnya. So Seremi ambil sebahagian saja kan. So contoh jawapannya semakin bertambah masa, semakin bertambah bilangan koloni bakteria. Faham tak Nisa? Faham cikgu. Kalau faham Seremi nak uji Nisa sekali lagi lah. Okey, macam ini. So nyatakan hubungan. Kalau hubungan saja Nisa, kita gunakan kaedah apa? Perkadaran. Formulanya apa Nisa? Semakin apa? PM. Semakin apa? PB. Okey, Seremi bagi clue kat sini. So paras air ini adalah keputusannya. So ini adalah PB. So yang kita ubah-ubahkan ialah halajah air. So ini adalah PM. Boleh tak Nisa bantu Seremi buat ayat yang penuh? Semakin bertambah laju air, semakin bertambah paras air. Okey, alright. Sebab kita tak dapat penuh kan? Berkurang, maaf. Okey, alright. Okey, tak apa. Sebab Nisa nak bagi contoh sebenarnya penulisan hubungan. Sebab Seremi ambil sebahagian je. Okey. So ini sebenarnya tajuk prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Bila halaju air bertambah, so semakin berkurang tekanan, okey, menyebabkan kesan paras airnya pun akan berkurang. So contohnya semakin bertambah halaju air, semakin berkurang paras air. Yang apa yang saya nak sampaikan, yang dekat atas mestilah PM, dekat bawah mestilah PB.
Mudah tak? Mudah, Sains cikgu. itu sangat mudah, Nisa. Ya, sebenarnya Nisa tidak mengambil mata pelajaran sains sewaktu peperiksaan SPM dahulu. Ini dahululah, kita muda lagi kan. Tapi saya rasa ini adalah konsep dan juga teknik yang sangat mudah difahami dan diikuti calon-calon SPM 2021 yang akan menduduki kertas peperiksaan sains ini. Kita dah pergi kepada mengenal pasti PM kita, PB kita, mana datang dulu, mana datang kemudian, perkadaran ke, hubungan ke, hipotesis, semua kita dah rangkumkan. Kita akan sambung perbincangan kita selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran sains kertas 2 bahagian A. Saya harap calon-calon SPM 2021 sudah kembali ke kaca TV masing-masing. Jom cikgu, kita nak teruskan untuk perbincangan kita yang seterusnya. Silakan, betul. cikgu. Terima kasih, Nisa. Jadi kalau tadi kita dah tahu dah cara nak menulis hipotesis dan hubungan, kini kita sambung lagi untuk menulis pemerhatian. Jadi kita nama pemerhatian, jadi kita nampak sebenarnya apa pemerhatian ini, Nisa. So Nisa nampak kita gunakan apa ni, Nisa? Mata dan kantang. Jadi kalau kata pemerhatian mesti menggunakan mata. Maknanya ialah apa yang anda dapat ataupun dapat lihat daripada kertas soalan, itu sahaja jawapan yang kita perlukan. Okey, so jangan bagi abstrak ataupun yang tersirat yang kita tak nampak. So jawapan ialah berdasarkan kita punya keputusan eksperimen ataupun PBO, dan jawapan kita ni adalah kena bergantung kepada bentuk soalan yang akan ditanya. Contohnya adalah secara umum ataupun secara spesifik. Kalau umum kita kena buat secara bandingkan keputusan tadi ataupun PBO kita tadi, ataupun kalau spesifik kita terangkan perubahan sebelum dan selepas pada gambar yang ditanya sahaja. Okey, contohnya ialah kalau spesifik, contohnya Raja menunjukkan eksperimen untuk mengkaji keterlarutan bahan menggunakan etanol dan minyak kelapa sawit. So kalau kita ingat balik yang saya dah terangkan tadi, selepas perkataan mengkaji kita jumpa PB. Alright, so ini adalah PBT lah secara teorinya. Dan kita jumpa etanol dan minyak kelapa sawit, ini adalah kita punya PM. Alright, pandai Nisa. Okey, jadi kita tengok soalan dia apa. Nyatakan pemerhatian pada Raja A. Sedangkan soalan dia bagi adalah Raja A dan juga Raja B kan, Nisa kan? So kita nak tengok Raja A ke Raja B? Raja A saja. Raja A saja. So jangan perhatikan pada Raja B. So jawapannya adalah spesifik dan terangkan perubahan sebelum dan selepas. Jadi apa yang Nisa nampak sebelum dengan selepas? Makin bertambah, cikgu. Betul, itulah jawapannya, Nisa. Okey, so jawapannya ialah, minta maaf. Okey, jawapannya ialah paras air akan meningkat, bertambah, akan naik. Itu kita terima sebagai jawapan. Sangat mudah. Apa yang kita nampak gunakan mata kita pada kertas soalan, okey? Ataupun kalau nak tulis jawapannya adalah tiada perubahan warna, boleh juga sebab tiada warna kekal tiada warna. Jugalah jawapan bagi pemerhatian, okey? Ini kalau spesifik. So perhatikan pada soalan yang diminta dan terangkan perubahan sebelum dan selepas. Okey. Ini adalah umum. Umum ini kita kena buat perbandingan. So kita kena bandingkan, dan biasanya Serimi minta murid-murid ataupun calon-calon SPM ini perhatikan nilai yang paling tinggi ataupun nilai yang paling rendah. Boleh, tak ada masalah. Sebagai contohnya, kita ada jenis sampel air. So ini adalah kita punya PM. So masa yang diambil untuk warna larutan metana biru luntur ialah kita punya PBO. Okey, so kena ingat kalau pemerhatian jangan gunakan PBT, gunakan PBO. Okey, so kita ada sampel air X, Y dan Z dan kita masukkan dengan metilina biru. Okey, so untuk menguji sama ada air itu tercemar ataupun tidak. So Nisa, kita dapat perhatikan data yang kita dapat ialah 250, 60, 120. So apakah nilai yang paling kecil sekali, Nisa? Paling kecil 60. 60. So dia adalah sampel air Y. Jadi paling mudah ialah kita buat ayat perbandingan macam ni. Letakkan PBO di hadapan, paling mudah. So apa PBO kita? Masa yang diambil untuk warna larutan metilina biru luntur bagi sampel air Y. 60 minit. So pendek ke panjang? Pendek, cikgu. Pendek. Lebih cepat ataupun lebih pendek daripada sampel air X dan Z. Begitu. Boleh tak, Nisa, kalau Serimi tukar jawapan calon begini? Masa yang diambil untuk warna lautan metilina biru luntur bagi sampel air X lebih lama daripada sampel air Y dan Z. Boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh, sebab kita ambil yang paling maksimum. Paling maksimum. Okey? Yang tadi ni paling minimum, yang paling rendah ataupun yang paling tinggi. Okey? Boleh tak, Nisa? Boleh. Okey. Baik. Seterusnya Serimi nak terangkan membuat inference.
Apa itu inference? Inference ni adalah kita memberikan penjelasan ataupun sebab terhadap kita punya pemerhatian. Apa yang ternampak tadi tu mesti ada sebab dia. Mesti ada dia punya penjelasan dia. Okey? So sebenarnya adalah menerangkan keputusan eksperimen. Dan calon-calon SPM 2021, bagaimanakah kita nak menuliskan jawapan inference dengan baik? Kita ada formula dia, iaitu pemerhatian, iaitu PBO, tambah perkataan kerana. Sebab kenapa? So kerana alasan kita adalah PM apa yang tergunakan dan kita punya PBT, pemboleh ubah bergerak balas secara teori. Okey, itu contoh dia Nisa. Okey, so Rajam juga satu eksperimen jalankan untuk mengkaji kesan. Nisa, lepas kesan kita jumpa apa Nisa? Kita jumpa PM cikgu. Betul, so jisim ialah kita PM ke atas inersia. So inersia ialah kita punya apa Nisa? PBT. Pandai Nisa. Okey, harap-harap murid-murid calon SPM 21 pun bijak macam Kak Nisa juga. Okey, so dia bagi pula ialah jadual. So jisim tin ialah kotak yang pertama, so dia adalah PM. Masa yang diambil kotak yang kedua ini ialah kita punya PBO. Pandai. Okey. So, nak tulis inference, dia mesti ada PBO dulu. Iaitu keputusan eksperimen kita. So, macam yang tadi Seremi kata, kita boleh ambil yang paling maksimum ataupun yang paling minimum. Okey, katalah Seremi nak ambil yang 8 minit, paling lama. So, kita mulakan apa? Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun bagi tin berjisim 300 gram. Okey, yang paling maksimum ini. Lebih apa? Lebih lama. Lepas itu, kita kena tambah perkataan apa? Kerana. Okey, sebab kan kenapa dia lebih lama? Kerana apa? Letak PM. Apa PM kita? Jisim tin 300 ni lebih berat ke lebih ringan? Lebih berat. Lebih berat, jisim tinnya lebih berat. Dan yang terakhir, kena tambah PBT. Apa PBT kita dalam soalan ini sebenarnya? Inersia. Inersia. Jadi kalau jisim tin yang lebih berat, so maknanya dia ada inersia yang besar. So jawapan penuh kita ialah masa yang diambil untuk tin berhenti berayun bagi tin 300 gram lebih lama kerana jisim tin yang lebih besar, lebih berat mempunyai inersia yang lebih besar. Boleh tak Nisa? Boleh cikgu. Senang kan? Senang. So kena ingat dia punya formula dia. PBO tambah kerana tambah PM tambah PBT. Okey, kalau Nisa dah faham, kita tengok soalan yang ini pula. Macam tadi lebih kurang. Okey, so inference kita mesti bermula dengan PBO. PBO kita yang kita nampak tadi Nisa, paras air apa? Meningkat. Yes, tulislah paras air meningkat. Kemudian tambah perkataan kerana. Okey, lepas kerana tambahkan PM kita. So PM kita ada dua tadi. Satu ialah etanol, satu minyak kelapa sawit. So yang A ni kita gunakan apa? Kita gunakan etanol. Yes, so letakkan perkataan etanol kerana etanol. Kemudian tambah PBT. Apa PBT kita tadi? Keterarutan bahan. Jadi larut ke tak larut air etanol dalam air suling? Larut kan? Jadi ialah etanol melarut dalam air suling. Jadi jawapan penuhnya ialah paras air meningkat kerana etanol melarut dalam air suling. Baik. Senang ke senang Nisa? Senang je. Alhamdulillah. Okey, itu ialah inference. Okey. Seterusnya kita nak beralih pula ialah membuat definisi secara operasi ataupun kata singkatannya ialah DSO. Okey, definisi secara operasi. So apakah itu DSO? Iaitu kita kena menerangkan hasil eksperimen ataupun keputusan eksperimen tersebut ditambah pula dengan bagaimanakah operasi mengukur ataupun membuat pemerhatian. Jadi nak terangkan keputusan tadi tu dalam bentuk bagaimanakah cara dilakukan eksperimen ataupun amali tadi tu dalam makmal. Okey. So untuk tulis jawapan DSO, Seremi pun ada formulanya Nisa. Okey, mudah saja. Kita ada 7 langkah menulis kita punya DSO. 7 langkah kena ikut rapat-rapat. Yang pertama, salin soalan, iaitu salin selepas perkataan bagi kita kena salin. Kemudian letak perkataan adalah. Step yang kedua, langkah yang ketiga ialah satu perkataan yang sesuai. Contohnya adalah bahan, proses, keadaan ataupun prinsip. Okey, pilih satu sahaja. Okey, dan suka Seremi ingatkan jangan gunakan perkataan sesuatu. Okey, so memang kita akan tolak. Okey, so yang keempat, tambah ayat yang menyebabkan atau yang menghasilkan. Okey. Langkah yang kelima ialah letakkan PBO, iaitu keputusan eksperimen kita. Yang keenam, letak perkataan apabila. Dan yang ketujuh, terangkan operasi ataupun kaedah secara ringkas. Biasanya kaedah ini akan diberi dalam soalan. Baik. Okey, tengok contoh soalan ini. Okey,
Soalan dia kata apa? Raja melakukan eksperimen untuk mengkaji pengeratan bahan menggunakan paku yang berbeza. Okey, pemerhatian semasa 5 hari dicatat dalam jadual. So, biasalah kita dah tahu ini adalah kita punya PM. So, ini adalah kita punya PBO. Okey. So, soalan tanya apa? Keluli ialah alloy. Keluli ialah alloy. So, kita ada paku besi, kita ada paku keluli. So, kita nak pilih yang mana? Nak tengok. Kita tengok yang paku keluli. Sebab dia dah cakap dah, keluli ialah alloy. So, mesti ada kaitan dengan keluli. So, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi alloy. Okey, so ada berapa langkahnya, Nisa? Ada 7. 7. Yang pertama ialah salin. So, salin apa? Salin alloy. Alloy. Kemudian tambah perkataan adalah. Kita letak perkataan adalah. Kemudian kita pilih satu perkataan yang sesuai. Contohnya adalah bahan, proses, keadaan ataupun prinsip. So, Nisa rasa alloy ni apa? Bahan ke proses? Bahan, cikgu. Betul. So, dia adalah sejenis bahan. So, alloy adalah bahan. Dah step yang ketiga. Langkah yang ketiga. Langkah yang keempat ialah yang menyebabkan. Tambah perkataan yang menyebabkan. Okey, langkah yang kelima ialah kita menerangkan keputusan, iaitu PBO. So, tengok paku keluli, dia berkarat ke tidak berkarat? Tidak berkarat. Tidak berkarat. Pindahkan dekat kita punya kertas jawapan. So, alloy adalah bahan yang menyebabkan paku keluli tidak berkarat. Langkah yang keenam, letak perkataan adalah. Okey, letak perkataan minta saya apabila. Adalah dah letakkan. Ya. Okey, langkah yang keenam ialah apabila. Dan langkah yang ketujuh, menerangkan eksperimen secara ringkas. So, dia dah bagi dah. Paku kelili ni direndam dekat dalam mana ni, Nisa? Dalam larutan natrium klorida, cikgu. Selama berapa hari, Nisa? 5 hari. 5 hari. Pindahkan semula dalam kertas jawapan anda. So, jawapan kita ialah apabila paku kelili direndam dalam larutan natrium klorida selama 5 hari. Baik. Jadi, satulah lengkap jawapan bagi definisi secara operasi. Okey. Baik. Alright, itu kita ada 7 langkah kan, Nisa kan? Betul. Okey, tengok contoh yang ini pula, Nisa. Okey, so kita ada Jisim Team sebagai kita punya PM. So, masa yang dah ambil ni ialah kita punya PBO. Soalan tanya ialah, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi inersia. So, langkah yang pertama apa, Nisa? Letak inersia, cikgu. Betul, kita salin semula inersia. Langkah yang kedua, letak perkataan Adalah. Adalah, betul. Langkah yang terpilih satu perkataan yang sesuai. Contohnya bahan, proses, keadaan ataupun prinsip. Mana yang lebih sesuai? Prinsip, cikgu. Prinsip tu kalau dia ada melibatkan perkataan prinsip, Nisa. Contoh prinsip Bernoulli ataupun prinsip Archimedes, baik. prinsip Pascal. So, inersia dia tak ada prinsip, jadi dia adalah berlaku secara semula jadi. Kalau ia berlaku secara semula jadi macam momentum, tekanan, inersia, kita gunakan perkataan keadaan. Keadaan. Pandai. Baik. So, kita gunakan perkataannya adalah keadaan. Okey. Kemudian langkah yang keempat, letak ayat yang menyebabkan. Okey, langkah yang kelima ialah menerangkan keputusan. Macam kita buat yang tadi, kita ambil yang paling maksimum lah biasanya. So, masa yang diambil untuk tin berhenti berayun lebih lama, yang 8 minit, lebih lama. Okey, itu adalah langkah yang kelima. Langkah yang keenam, kena letak perkataan apa? Apabila. Betul, apabila. Dan langkah yang terakhir, menerangkan bagaimanakah eksperimen ini dilakukan. So, kita gunakan apa? Jisim tin yang mana? Yang lebih 300 besar. Yang lebih besar. So, tim GC 300 boleh, yang lebih besar boleh, tak ada masalah. Nisa diterima, ditolak secara serentak dari kad dan pegun dengan daya yang sama. Mana dapat ni, Nisa, jawapan ni? Dari penyataan soalan, cikgu. Ya, betul. Dia dah bagi dalam kertas soalan anda. Anda hanya perlu salin semula, letak dekat sini. Jawapan dah lengkap. Satu lagi markah untuk definisi secara operasi. Baik. Mudah tak, Nisa? Mudah, cikgu. Semuanya ada dalam soalan tersebut. Ada. Yang penting kita kena tahu dia punya teknik ataupun dia punya kaedah dia. Betul? Baik, betul. Okey, Seremi nak pergi lagi untuk membuat graf. Okey. Biasanya calon-calon SPM 2021 membuat graf ini menyumbang sebanyak 2 markah. Baik. Satunya nilai yang besar lah bagi Seremi kan. Kita kena dapat 20/20. So 2 markah datangnya daripada graf. So kalau soalan cakap ialah melukiskan graf garis ataupun melukiskan graf, dia ada 2 kemungkinan. Sama ada graf garis lurus ataupun garis lengkung. Dia memang tak akan bagi dalam kertas soalan. Dia tak beritahu lurus ke lengkung, tak beritahu. Dia kata adalah lukiskan graf saja. So, bila murid-murid dah pindahkan titik-titik ataupun plot ni dah pindahkan, so tengok, wah luruslah. So, bila lurus, tolong gunakan pembaris dan gariskanlah.
Okey, kalau bila kita plotkan semua, awak tengok, wah, dia melengkung. So, jangan gunakan pembaris. So, kena gunakan tangan bebas ataupun free hand. Baik. Okey, dan peringatan seremi lah. Kita kalau dia tergantung macam itu, biarkan ia tergantung. Jangan sesekali kita cantumkan dia ke Jangan asalan. sambung. Jangan sambung. Wah, Ima, terlebih sikit pun kita tak nak kita pangkar. So, biar betul-betul yang kita plot saja kita cantumkan titik-titiknya. Okey? Dan seterusnya ialah membuat carta. Carta dalam sains ni ada dua juga. Kalau satu adalah carta bar, satu adalah histogram. Kalau carta bar ni dia dia jarak-jarak. Ya. Kalau histogram dia adalah Rapat-rapat. Tu beza dia. Okey? Baik. Alright. Dan ini ialah satu formula ringkasan lah daripada Seremi. Kepada semua calon-calon, bolehlah screenshot ataupun snap dekat televisyen anda sekarang ni. Ini adalah ringkasan yang kita belajar haptisis, hubungan, pemartian, inferen, definisi operasi dan juga membuat graf ataupun carta. Baiklah, Seremi telah membincangkan tentang pemerhatian, inferen serta definisi secara operasi, bagaimana nak menjawab dan bagaimana nak mengenal pasti sebenarnya jawapan tu dah ada dalam soalan itu sendiri. Kan, Betul, Seremi? betul. Jadi mudah untuk kita mendapatkan markah tahu teknik yang tepat. Kita akan sambung perbincangan kita bersama-sama dengan calon-calon SPM 2021 selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika. Didik TV KPM PM. Kembali menonton sukses SPM 2021 pecutan bagi mata pelajaran Sains Kertas 2 bahagian A bersama-sama dengan Seremi dari SMK Durian Tunggal Melaka. Kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan soalan mengaplikasi. Ini baru diperkenalkan buat murid-murid bagi KSSM. Silakan Seremi. Terima kasih Nisa. Okey, seperti yang Nisa dah perkatakan tadi, okey, dalam bahagian A buat pertama kalinya pada tahun 2021 ini kita memperkenalkan soalan mengaplikasi. Jadi kita ada 4 soalan 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan ada 4 soalan aplikasi. Baik. Ia akan menyumbang sebenarnya 4 markah penting Nisa kita nak dapat A kan. Jadi kita kena tahu bagaimanakah teknik ataupun tips untuk menjawab soalan mengaplikasi ini. Okey, sebenarnya mudah saja So macam mana kita nak menjawab soalan aplikasi ni? Kita kena memberi penjelasan secara logik, okey, ataupun saintifik yang ada kaitan dengan pembelajaran kita, okey, ataupun tajuk yang kita belajar. So jawapan mestilah berkaitan dengan PBT dan juga PM. Ini punya kata kuncinya. So kebiasaannya Seremi perhatikan jawapan untuk menerangkan aplikasi ini dia ada hubung kait antara PBT dan juga PM. Okey. Alright. So kita tengok contoh soalan yang pertama. Okey, kita tengok sini ada lori, berat ke ringan? Berat, cikgu? Berat. Okey, yang ini ialah kereta, dia lebih ringan. So sebenarnya Seremi bagi tahulah dia adalah rentetan daripada gambar raja yang ada 3 bali tadi. Tajuknya adalah inersia. Jadi kalau Seremi nak bagi tahu, kita punya PM ialah kita punya jisim, kita punya PBT ialah inersia. Okey. So Raja menunjukkan satu situasi di jalan raya. Terangkan mengapa lori tersebut mengambil masa yang lebih panjang untuk mula bergerak, okey, berbanding dengan kereta apabila lampu isyarat bertukar jadi hijau. Kita nampaklah bila nampak je hijau, kita mesti tak nak duduk kat belakang lori sebab lori tergerak lambat sikit kan. Okey, tapi kalau kereta atau motor mudah je bergerak dengan laju. Kenapa jadi begitu? Jadi dia mesti ada kaitan dengan PBT dan PM. Jadi PBT kita tadi adalah inersia. PM kita adalah jisim. Satu berat, satu ringan. Okey, lori adalah berat, kereta adalah ringan. Jadi kenapa kereta bergerak cepat? Kenapa lori bergerak lambat? So kita jawablah kenapa lori? Kenapa lori? So cakaplah lori punya jisim yang besar atau lebih berat. Jadi bila dia berat, maka dia akan mempunyai inersia yang besar. Okey. So apa itu inersia sebenarnya? Inersia ni adalah satu kecenderungan ataupun kebolehan sesuatu objek ataupun jasad untuk mengekalkan keadaan asalnya. Jadi kalaulah lori tadi dalam keadaan pegun, dia tak bergerak, jadi dia lebih cenderung untuk kekal dalam keadaan pegun. Sebab tu dia sukar untuk memulakan pergerakan. Okey, itu contoh yang pertama. Tengok contoh yang kedua. So Raja menunjukkan satu situasi di stesen kereta api lah. So tengoklah, ini adalah kereta api. So apa yang kita dapat perhatikan dekat stesen kereta api ni, kita ada line berwarna kuning ni. Okey.
So Nisa, kita kena berada di hadapan line kuning ke ataupun di belakang garisan kuning ni? Di belakang garisan kuning. Kalau kat depan berbahaya tak? Sangat berbahaya. Ya, kalau dari sudut sainsnya, mengapa kita perlu berdiri di belakang garisan kuning semasa menunggu kereta api di stesen kereta api? Kenapa? Jadi, dia ni sebenarnya adalah tajuk daripada prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli kata apa? Semakin bertambah laju, semakin berkurang tekanan. Jadi, bilalah kita punya kereta api bergerak dengan laju, Baik. okey, so lajunya tinggi, secara automatik dia akan menghasilkan tekanan yang rendah. Okey, siapa yang cakap? Dalam prinsip Bernoulli. Jadi, kalaulah orang itu ada di depan garisan kuning, dia akan wujud tekanan yang tinggi dan menyebabkan ia akan tertarik ke arah kereta api secara semula jadi. Tak ada orang tolak, tak ada apa ke, memang dia akan tertarik. Sebab ada wujudnya prinsip Bernoulli ini. Baik. So, jawapan kita ada kaitan dengan PBT, iaitu hal laju dan juga kita punya tekanan. Okey? Alright. So, hal laju kereta api yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang rendah. Okey? So, hal laju ni apa? Hal laju ni adalah kita punya PM. So, tekanan ini adalah kita punya PBT. So, jawapan calon-calon mesti ada kaitan dengan PM, mesti ada kaitan dengan PBT, okey. So menyebabkan penumpang akan tertarik ke arah kereta api yang sedang bergerak. So jangan berada di depan garisan kuning. Sangat-sangat berbahaya. Okey, tengok contoh soalan yang terakhir. So Raja menunjukkan sebuah pagar di sebuah rumah. Okey. So pagar ini dia buat pada sejenis bahan yang berkilat, okey, dan warna perak. Okey. So agak-agaknya Nisa, apakah bahan dia ni? Mestilah bahan yang tak mudah berkarat sebab pagar terletak di luar rumah. Betul. So bahan ini adalah alloy. Alloy. Alloy ini namanya ialah keluli. So dia punya PBT ni adalah ketahanan kakisan ataupun pengaratan. So PM kita adalah bahan sama ada besi ataupun keluli. Jadi pada pendapat anda, mengapakah pagar tersebut diperbuat daripada keluli? Jadi apakah clue untuk menjawab soalan aplikasi ni, Nisa? Mesti ada kaitan dengan PBT dan PM. So PBT kita ialah ketahanan kakisan ataupun pengaratan. So jawapan dia ialah keluli tahan kakisan ataupun keluli tidak berkarat. So maknanya ada kaitan, ini ialah kita punya PM. Okey, dan tahan kakisan ataupun tidak berkarat ini ialah kita punya PBT. Okey, so itulah caranya untuk menjawab soalan mengaplikasi. Walaupun dia ada satu soalan, setiap soalan, okey, ada satu saja pecahannya, tapi jumlahnya adalah 4 markah. So sangat-sangat penting. Betul tu. Di dalam mana-mana peperiksaan sekalipun, satu markah pun sangat-sangat berharga untuk menentukan kecemerlangan kita lulus sesebuah kertas itu. Jadi bagi mata pelajaran sains kertas 2 bahagian A, Seremi dah berkongsi pelbagai panduan, tips, teknik dan nak mengenal pasti mana PM kita, mana PBT kita, betul, mana PBO kita yang penting. Dan saya harapkan ianya bermanfaat untuk calon-calon SPM 2021. Saya nak minta Cikgu Remy untuk memberikan sedikit ucapan ringkas dan padat buat calon-calon mungkin dari SMK Durian Tunggal ataupun calon-calon secara amnya di seluruh Malaysia. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Jadi Seremi ingin merakamkan ucapan penghargaan terima kasih dulu kepada Sukses SPM 2021 Didik TV KPM dan juga saya ingin merakamkan ucapan semoga berjaya kepada semua calon-calon SPM 2021 khususnya bagi mata pelajaran sains, sebab mata pelajaran sains ini adalah antara subjek atau mata pelajaran yang sangat mudah untuk kita skor, mendapat sekurang-kurangnya A-. Jadi ayuh bangkit, kita ada masa lagi untuk mengubah keputusan anda. Jadi gunakanlah peluang yang ada ini, perkongsian Seremi pada hari ini, gunakanlah sebaik-baiknya, insya-Allah anda pasti berjaya. InsyaAllah. Baiklah, kita telah lihat pelbagai teknik, pelbagai perkongsian yang bermanfaat daripada Seremi untuk mengelakkan calon-calon semua kehilangan markah, betul tak? Betul. Cikgu? Kalau kehilangan markah tu dah rugi, sebab saya dapat lihat tadi sangat mudah untuk mendapatkan markah, betul tak Cikgu? Betul. Kadang-kadang satu markah sebenarnya dia akan mengubah grade kita, betul? Daripada kita dapat B, dengan satu markah itu mungkin kita boleh dapat A. Jadi kita kena dapat 20/20 dalam
menjawab daripada bahagian A, kertas 2 sains SPM ini. Untuk bahagian A, Seremi, apa bahagian ataupun soalan yang mudah sangat-sangat murid-murid kehilangan markah ataupun mungkin terleka atau cuai ketika menjawab? Okey, macam Seremi cakap tadilah, apabila mereka tak betul ataupun tak tahu untuk mendapatkan PM, PB ataupun PBT, PBO dengan tepat, so ia akan menyebabkan dia akan menjejaskan penulisan jawapan mereka, dan akhirnya markah akan ditolak. So sayang, padahal kita dah dapat kita punya PM, PB daripada kertas soalan sendiri. Betul. Tetapi bila dia tak tahu teknik ataupun tips cara menulis dengan betul, ia akan menyebabkan penulisan jawapan tidak tepat dan akhirnya markah akan dipotong. Rugi, sangat rugi. Betul. Macam Nisa sebutkan tadi, Nisa tidak mengambil kereta peperiksaan sains dahulu ketika SPM, tapi bila Nisa lihat perkongsian yang telah diberikan Seremi, sebenarnya insya-Allah mudah untuk calon-calon sekalian mendapatkan markah semaksimum mungkin 20/20. Baiklah, Nisa ingin ucapkan selamat maju jaya kalau sekolah Nisa dahulu SMK Temeloh Jaya Pahang. Selamat maju jaya kepada calon-calon SPM seluruh Malaysia. Terima kasih kerana menonton Didik TV KPM. Kita jumpa lagi.